Dapat 4 konsep keluarga dalam Islam, iaitu melakukan tanggungjawab sebagai ahli keluarga, seperti seorang suami yang memberikan nafkah kepada isterinya. Yang kedua pula ialah adil dan saksama dan tidak mengamalkan sikap pilih kasih dalam ahli keluarga. Yang ketiga pula ialah tidak mengabaikan ahli keluarga yang lain seperti memulaukan mereka dalam sesebuah keluarga. Dan yang terakhir pula ialah sebagai seorang anak mestilah wajib menghormati ibu bapa mereka seperti tidak mengingkari arahan mereka dan melakukan suruhan ibu bapa mereka. Konsep perkahwinan dalam Islam ialah Allah mensyariatkan perkahwinan kepada manusia selaras dengan kehendak fitrah manusia yang ingin hidup berpasangan. Perkahwinan juga adalah salah satu saluran yang mutlak bagi membiakkan keturunan dan mengekalkan kelanjutan generasi manusia. Dengan perkahwinan jugalah seseorang dapat mengatur kehidupan dan menjalankan tali persaudaraan yang berdasarkan kasih sayang dan saling mengerti. Dalam institusi kekeluargaan, terdapat rukun dan syarat perkahwinan. Terdapat 3 rukun nikah yang utama perlu kita ketahui, iaitu yang pertama, pengantin lelaki, yang kedua, pengantin perempuan dan yang ketiga, adanya wali. Terdapat juga syarat-syarat sah nikah bagi bakal suami. Yang pertama ialah perlulah Islam, yang kedua ialah lelaki yang tertentu dan yang ketiga bukan mahram dengan bakal isteri. Seterusnya ialah bagi bakal isteri pula. Yang pertama perlulah Islam, yang kedua bukan seorang kunsah dan yang ketiga ialah perempuan yang tertentu. Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak. Tanggungjawab yang pertama ialah memberikan didikan kepada anak. Memberi didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak amat penting dalam membentuk dan mendidik mereka untuk menjadi seorang insan yang soleh dan solehah. Ibu bapa merupakan contoh yang paling utama dalam hal akhlak dan penghayatan nilai Islam. Paling utama adalah mendidik dan mentarbiah jiwa anak-anak kerana kedudukan ibu dan bapa yang mendidik anaknya amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa haruslah mendidik anak-anak mereka sejak kecil lagi dalam memberi didikan agama dengan akhlak yang baik supaya mereka menjadi seorang yang berguna kepada agama, negara dan juga masyarakat. Tanggungjawab yang kedua ialah memberi contoh teladan dan bersikap baik terhadap anak. Ibu bapa berperanan untuk menjadi contoh teladan dan sikap baik dalam usaha untuk membentuk anak-anak menjadi seorang insan yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ibu bapa perlu menjadi contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak. Tanggungjawab yang terakhir ialah memberi layanan kasih sayang kepada anak. Ibu bapa berperanan memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak. Kehidupan anak-anak harus diisi dengan kasih sayang daripada ibu bapa yang dapat menyemai kasih sayang dalam diri mereka. Kehadiran ibu bapa amat penting dalam tempoh anak-anak membesar. Contohnya, ibu bapa harus sentiasa berada di samping anak-anak semasa mereka dalam kekecewaan seperti gagal dalam peperiksaan untuk menenangkan mereka. Tanggungjawab suami yang pertama ialah menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Suami mampu bekerja keras untuk menafkahi isteri dan keluarga serta memberi perlindungan dan tempat tinggal. Yang kedua ialah menafkahi isteri dan keluarga. Suami perlulah menafkahi isteri dan keluarga dari sumber yang halal. Pengabaian nafkah akan menjadikan suami seorang yang berdosa besar. Yang ketiga ialah memimpin keluarga mentaati perintah Allah. Suami perlulah menjadi teladan kepada isteri dan keluarga supaya menjalankan atau melaksanakan perintah Allah dengan sempurna dan bersama-sama. Seterusnya, tanggungjawab seorang isteri. Terdapat 3 tanggungjawab isteri yang hari ini saya nak terangkan. Yang pertama ialah isteri perlulah mentaati suami. Kerana syurga seseorang isteri itu di bawah tapak kaki suami. Seterusnya, menyenangkan hati suami. Isteri perlulah
berjaga-jaga atau kurangkan meminta-minta benda-benda yang tidak perlu, supaya suami tidak berasa tertekan dan menyebabkan suami tidak berasa senang hati. Yang ketiga ialah melayani suami dengan baik. Contohnya, bila suami pulang kerja dengan muka yang penat, kita mestilah melayani suami dengan baik supaya hati dia berasa senang. Tanggungjawab anak-anak kepada ibu bapa. Yang pertama ialah mentaati ibu bapa. Ini kerana ibu bapa ialah individu yang paling utama untuk ditaati oleh setiap anak selain Allah dan Rasul. Tetapi, ketaatan itu juga boleh terhenti sekiranya kedua-duanya menyuruh kepada kemaksiatan dan kederhakaan kepada Allah. Yang kedua ialah menggembirakan ibu bapa. Antara cara menggembirakan ibu bapa adalah dengan mencurahkan kasih sayang dan perhatian terhadap kedua-duanya. Anak-anak juga tidak seharusnya menjadikan alasan kesibukan bekerja dan mengendalikan urusan rumah tangga untuk mengabaikan tanggungjawab menziarahi, menemani mereka mendapat rawatan, mengeluarkan belanja rawatan dan sebagainya. Yang ketiga ialah menjaga adab dan akhlak. Apabila berinteraksi dengan ibu bapa, anak-anak hendaklah menjaga lisan dan tindakan agar tidak menyinggung mereka. Jika terdapat perbezaan dan ketidaksamaan dalam sesuatu perkara, anak-anak hendaklah mengalah kepada ibu bapa dan bukanlah sebaliknya.